Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udal aw azilla aw uzal aw adlima aw udlam أو أجهل جهل علي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. قال المؤلف حفظه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Muka surat 29 kan, kalau tak salah lah. Kita berhenti muka surat 29. Fidyah. Baik, kata pengarang, fidyah, pengertian. Fidyah ialah mengeluarkan makanan asasi yang lazim bagi sesebuah negara seperti gandum, barli dan beras, mengikut bilangan hari berpuasa yang ditinggalkan dan diberikan kepada fakir miskin. Kadar fidyah yang dikenakan ialah sebanyak 1 mud. 1 mud iaitu 1 cupak. Mud tu cupak lah. Cuma mud tu bahasa Arab. Dan dia punya timbangan dia 700 gram lebih kurang. Buat tambah tolak tu 700 gram lebih kurang bagi setiap hari puasa yang ditinggalkan. Maksudnya 1 hari 1 mud, 2 hari 2 mud, 3 hari 3 mud. Ikutlah jumlah puasa yang ditinggalkan. Kemudian kita nak bagi mud tu, makanan tu kepada siapa? Makanan asasi tadi tu kepada siapa kita akan bagi? Katanya, kemudiannya dibahagikan hanya kepada golongan fakir atau miskin yang layak menerima zakat, bukannya semua asnaf zakat yang 8. Jadi dalam pemberian mud ataupun pembahagian mud ni, yang layak dapat hanya fakir dan juga miskin sahaja. Adapun baki asnaf yang dalam bab zakat yang kita pelajari, ada 8 asnaf zakat kan. 6 lagi tu tak dapat. Dalam pembahagian fidyah, fidyah hanya dibahagikan kepada fakir dan juga miskin. Allah Ta'ala nas dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut miskin. Fidyatun ta'amu miskin. Kan? Jadi sebut miskin dalam Al-Quran. Dan orang fakir dibolehkan juga. Sebab apa? Sebab orang fakir dia lebih teruk lagi keadaan dia daripada orang miskin. Jadi kalau miskin boleh, fakir lagilah boleh. Sebab keadaan orang fakir lebih teruk daripada orang miskin. Kemudian kata pengarang lagi, harus juga memberikan lebih daripada secupak kepada seorang fakir miskin. Harus kita bagi lebih daripada secupak kepada seorang fakir miskin. Contohnya kita ada tinggal puasa 5 hari. Kan? Adakah 5 hari itu, 5 hari maksudnya 5 cupak lah. Kita ada tinggal puasa 5 hari. Maksudnya nanti kita akan tengoklah golongan mana yang bila dia tinggalkan puasa, wajib ke atas dia fidyah. Bukan semualah. Ada orang dia masuk dalam kategori orang yang berbuka puasa ataupun orang yang tidak berpuasa dalam bulan Ramadan, tapi dia tak perlu bayar fidyah. Dia kena qada balik puasa yang ditinggalkan. Ada golongan yang macam tu. Dia tinggal puasa, dia kena qada semula puasa yang ditinggalkan. Fidyah tak kena. Ada pula kategori orang yang berpuasa, yang buka puasa dalam bulan Ramadan, dia kena ganti puasa serta fidyah.
puasa kena ganti tambah dengan fidyah bagi puasa yang ditinggalkan. Itu yang kedua. Ada yang ketiga pula, kategori orang yang berbuka puasa dalam bulan Ramadan, orang yang tak puasa dalam bulan Ramadan dan dia tak kena qada, dia hanya kena fidyah sahaja. Jadi kita akan tengoklah kat belakang tu disebutkan dua kategori orang yang kena fidyah. Jadi contohlah, salah satu contoh orang yang kena fidyah ni, dia tak puasa bulan Ramadan dan dia kena fidyah sahaja, iaitu orang yang dah terlampau tua, orang tua yang tak mampu lagi puasa, dah tak larat nak puasa dah. Jadi orang ni tak perlu nak qada balik, dia hanya kena fidyah sahaja. Jadi satu hari satu mud. Ikutlah kadar hari. Jadi kalau bulan puasa tu ada 29 hari, 29 mud lah. Kalau Ramadan tu 30 hari, 30 mud. Jadi adakah 30 mud itu mesti diberikan kepada 30 orang miskin ataupun fakir, ataupun boleh 30 itu bagi kepada seorang, ataupun kita bagi 5 kepada seorang miskin, 5 lagi kepada seorang miskin lain. Maksudnya kita bagi lebih daripada satu. Jawab dia boleh. Seperti mana yang disebut di sini, harus juga memberikan lebih daripada secupak kepada seorang fakir miskin. Adapun membahagikan satu cupak makanan kepada 2 orang fakir miskin adalah tidak sah. Satu cupak tu dia bagi 2. Separuh kat miskin A, separuh lagi kat miskin B. Dia bagi 2, yang tu tak boleh. Ataupun maksud pengarang kat sini nak bagi tahu, dia boleh bagi lebih. Harus juga memberikan lebih daripada secupak kepada seorang fakir miskin. Boleh jadi maksud pengarang kat sini seperti mana yang saya cakap tadi. Dia ada 5 mud. 5 mud tu nak serah kepada seorang fakir miskin, bukannya kepada 5 orang fakir miskin. Ataupun maksud pengarang kat sini harus juga memberikan lebih daripada secupak kepada seorang fakir miskin. Contohnya dia kena secupak je. Dia tak puasa satu hari, jadi satu cupak, kan? Satu cupak makanan lah. Kalau kita ni berah lah, kan? Satu cupak berah. Jadi dia bagi 2 cupak. Sedangkan yang wajib satu cupak je, tapi dia bagi 2 cupak. Dia boleh jadi maksudnya macam tu lah. Baik. Golongan yang dikenakan fidyah. Golongan yang dikenakan fidyah. Pertama, dikenakan fidyah dan qada. Kat sini dia sebut 2 golongan je lah. Sebab 2 golongan ni sahaja yang dikenakan fidyah. Adapun satu golongan lagi dia tak kena fidyah, dia kena qada balik je. Jadi dia sebut kat sini golongan yang dikenakan fidyah sahaja. Yang pertama, golongan pertama ni dia kena fidyah dan dia kena qada. Bila dia tak puasa, dia kena fidyah dan dia kena qada puasa tu. Selain diwajibkan qada, golongan ini juga diwajibkan membayar fidyah bagi setiap hari puasa yang ditinggalkan. Golongan yang dimaksudkan ialah yang pertama, individu yang berbuka kerana bimbangkan kemudaratan pada selain dirinya, seperti untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Contohlah, individu yang berbuka kerana bimbangkan kemudaratan pada selain dirinya. Dia bimbangkan mudarat, kemudaratan orang lain. Bukannya bimbang mudarat diri dia, tapi bimbang mudarat diri orang lain. Contohlah, kita kata anggota bomba. Contohnya ada kebakaran. Jadi kalau tak ada kes, tak apalah, kan? Mereka hanya menunggulah, kan? Menunggu arahan ataupun tunggu kes ada. Tapi katalah ada kes. Jadi tengah duk puasa ni. Jadi bila ada kes ni, ada kebakaran ke ataupun apa-apa kes yang lain yang memerlukan kepada tenaga,
Jadi sekarang ni dia bukan nak selamatkan diri dia, nak selamatkan diri orang lain. Nak bimbangkan kemudaratan berlaku pada diri orang lain. Jadi dia perlukan dia perlu untuk makan, untuk untuk tenaga. Jadi waktu tu boleh dia makan kan untuk selamatkan orang tu, bahkan boleh jadi wajib kalau tak ada orang lain dah kan. Boleh dia makan dan dia kena qada puasa hari tersebut dan dia kena fidyah. Itu contohlah kita bagi mudah nampak, contoh macam anggota bomba. Tapi dia tak kait pun, dia tak mesti pun anggota bomba ke anggota-anggota tertentu ke. Orang biasa pun boleh jadi juga. Kan? Contohnya ada rumah terbakar ke, bomba tak main lagi, kita ada kat situ. Dan waktu tu kita tengah puasa, kita letih sangat. Dan kita perlukan kepada tenaga. Jadi kita perlu untuk kita makan sikit ataupun minum sikit supaya lebih bertenaga untuk selamatkan orang yang dalam bangunan yang terbakar tu ataupun rumah yang terbakar. Jadi bila dia berbuka, dia kena qada dan dia kena fidyah. Yang kedua, perempuan hamil atau menyusu yang berbuka kerana bimbang anaknya sahaja. Jadi perempuan hamil atau perempuan yang menyusukan anak, sama ada anak dia ataupun anak orang lain. Jadi dia bimbanglah kalau dia tak makan, kalau dia tak puasa, kalau dia puasa, susu tak ada. Susu tak keluar. Bila susu tak keluar, maka akan memudaratkan anak dia. Jadi dia bimbangkan kemudaratan anak, bukan kemudaratan diri dia. Jadi waktu ni dia pun berbuka lah makan. Makan tu kerana bimbang siapa? Bimbang anak. Jadi orang ni dia kena qada balik puasa yang dia tinggalkan dan dia kena fidyah. Berbeza perempuan hamil ataupun perempuan yang menyusukan anak yang berbuka kerana bimbangkan diri dia sendiri, bukan bimbangkan orang lain. Dia berbuka tu kerana bimbang kemudaratan diri sendiri. Waktu tu dia hanya kena qada sahaja. Begitu juga perempuan hamil ataupun perempuan yang menyusukan anak yang berbuka kerana bimbangkan bimbangkan diri dia dan bimbangkan anak. Ada dua sekali sebab dia berbuka tu, ada dua, bimbangkan diri dan juga anak. Yang ni pun kena qada sahaja, tidak kena fidyah. Jadi khulasah ataupun kesimpulan perempuan hamil dan perempuan yang menyusukan anak ni tiga lah. Kalau dia berbuka kerana bimbangkan diri dia sendiri sahaja, dia hanya kena qada sahaja. Kalau dia berbuka, yang kedua, kalau dia berbuka kerana bimbangkan diri dan juga anak, dua sekali, bimbangkan diri sendiri dan juga anak. Jadi dia ni kena qada sahaja, hukum dia kena qada sahaja juga. Dan yang ketiga, dia berbuka kerana bimbangkan anak sahaja. Kerana bimbangkan anak sahaja, orang ni kena qada puasa yang ditinggalkan dan kena fidyah. Yang ketiga, individu yang tidak qada puasa yang ditinggalkan dalam keadaan dia mampu untuk melakukannya sehinggalah tiba Ramadan yang berikutnya. Jadi orang yang tak puasa tahun lepas, kan, tahun lepas dia tak puasa 1443 Hijrah. Sekarang ni dah 1444 Hijrah. Jadi sekarang ni kita ada beberapa hari lagi sebelum kita masuk bulan puasa. Jadi katalah sampai bulan puasa ni dia ada puasa 5 hari, dia tak ada puasa 5 hari bulan Ramadan tahun lepas dia tak puasa. Lepas tu, lepas Ramadan dia boleh ganti. Ada waktu yang dia boleh qada semula puasa tu, dia tak qada sampailah ke hari ni dia tak puasa, bahkan sampai Ramadan yang akan datang ni. Jadi waktu ni dia kena qada, tetap kena qada 5 hari tu, tetap kena qada. Dan
dia kena denda. Apa dia? Fidyah. 1 hari puasa 1 mud. Jadi 5 hari puasa dia tinggalkan, maka dia kena 5 mud. Individu yang tidak qada puasa yang ditinggalkan dalam keadaan dia mampu untuk melakukannya sehinggalah tiba Ramadan yang berikutnya. Jadi dia kena qada puasa yang ditinggalkan, ikut jumlah yang ditinggalkan lah, dan mud, dan kena fidyah. Kena fidyah 1 mud bagi 1 puasa Ramadan. Jadi siapa yang ada puasa ganti, ambil lah peluang yang ada ni untuk ganti puasa dia. Tapi kalau dia sakit, ini kita cerita kalau dia mampu. Kalau dia tak mampu, contohnya masuk 1 Syawal tak boleh puasa. Masuk 2 Syawal dia sakit. Kan? Dia tak mampu nak puasa. Dan sakit dia berterusan sampailah kepada Ramadan yang akan datang ni. Jadi waktu ni kita kata dia tidak ada kemampuan untuk berpuasa. Jadi dia tak kena fidyah. Dia kena qada je lah. Dia kena qada nanti bila dia sembuh. Gitu juga kalau dia koma contohnya. Kan? Masuk Syawal dia koma. Accident. Dan koma lama selama setahun. Jadi tak boleh dah nak qada. Jadi dia tak kena fidyah. Dia kena, bila dia sedar nanti dia kena qada puasa yang dia tinggalkan saja. Baik, golongan yang kedua, golongan ni dikenakan fidyah sahaja. Golongan yang termasuk dalam kategori ini ialah mereka yang telah uzur dan tidak mampu lagi untuk berpuasa. Orang yang ada uzur dah dan tak mampu nak puasa, seperti orang sakit yang tiada harapan sembuh. Yang kedua, orang tua yang tidak mampu berpuasa. Orang sakit, dia tak ada harapan sembuh dah. Kan? Orang tua, dia tak mampu lagi puasa. Tak larat dah. Kalau puasa bolehlah separuh apa ni, sat 2-3 jam, lepas tu nak kena makan. Jadi memang tak boleh nak puasa lah. Tak mampu nak puasa 1 hari penuh. Lepas tu yang ketiga, orang mati yang tidak sempat qada puasa yang ditinggalkan, sedangkan dia mampu untuk qada puasa ketika hayatnya. Dia ni ada qada puasa ni, kita bagi contoh macam tadi juga. Dia tahun lepas dia tak puasa 5 hari. Lepas tu dia duk ingatnya nak qada lah nanti kan, bulan Syakban contohnya, ataupun bulan Rejab dia nak qada. Tapi takdir Allah Ta'ala dia meninggal bulan Rejab, tak ada nak qada puasa yang dia tinggalkan. Tapi kalau kita ikutkan sebelum tu boleh jadi nak qada kan, tapi dia tak qada. Maksudnya ada waktu 5 hari yang boleh dia qada dalam keadaan dia sihat, tak sakit apa, tak ada apa-apa manik, dia boleh qada, tapi dia tak qada. Jadi orang ni dia cakap apa, kata pengarang, ahli waris boleh memilih salah satu sama ada membayar fidyah dengan harta si mati, pertama. Yang kedua, qada puasa bagi pihak si mati. Ni masalah orang mati ni lah. Orang mati ni ada dua lah. Sama ada bayar fidyah dengan harta si mati, ambil daripada harta dia, kan? Ataupun qada puasa. Anak nak qada kan, tak apalah, tak payah banyak fidyah. Dia kata dia nak puasa, niat apa ni, bayar puasa untuk ayah dia, kan? Ayah dia ada apa? Ada puasa yang tak sempat nak qada. Jadi dia boleh pilih sama ada nak fidyah ataupun qada puasa. Tapi hak tadi tu orang yang sakit dan orang tua tu, hak tu dia kena fidyah jelah. Dia duk hidup lagi, tak boleh kita nak puasa untuk dia. Banyak fidyah sahaja. Baik. Perhatian, kadar fidyah akan berganda dengan bertambahnya tahun. Justru sesiapa yang meninggalkan 1 hari puasa Ramadan, namun dia tidak menggantikan puasa tersebut tanpa uzur sehinggalah masuk Ramadan tahun seterusnya, maka wajib ke atasnya membayar fidyah sebanyak 1 cupak. Hal ini kerana dia telah melewatkan qada.
fidyah takhir. Maksudnya fidyah denda kerana dia mentakhirkan qada. Jadi fidyah tu dia akan bertambah lah. Contohnya sekarang ni 14 tahun lepas 1443 dia tak puasa 5 hari. Kan? Lepas tu sampailah tahun ni, puasa tahun ni 1444 dia tak qada lagi puasa tu. Jadi dia kena fidyah 5 cupok. Sebab 5 hari dia tinggalkan puasa. Lepas tu katakanlah kita buat andaian selepas puasa 1444 ni dia tak qada juga puasa dia sampailah 1445. Sampailah ke tahun depan pula, puasa tahun depan pula. Dia masih lagi tak qada puasa dia. Jadi tambah lagi 5 cupok. Ikut dia punya jumlah puasa yang ditinggalkan. Jadi untuk 1445 ni tambah pula 5 cupok. Jadi 10 cupok. 1446 pun tak qada lagi. Tambah lagi 5 cupok dan begitulah seterusnya. Dia akan berganda dengan bertambahnya tahun. Boleh faham tu kan? Ini pendapat yang muktamad lah. Pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i, iaitu kadar fidyah akan berganda dengan bertambahnya tahun. Kalau sikit mudah nak kira, kalau banyak memang susah lah. Tambah pula kalau setiap tahun dia tak puasa. Setiap tahun dia tak puasa. Contohnya 1443 dia tak puasa 30 hari. Lepas tu dia tak qada balik sampailah 1444 tahun ni. Jadi dia kena qada berapa hari? Dia kena qada 30 hari dan kena fidyah 30 cupok. Ini kita buat andaian lah. Saya pun tak ingat. Tahun lepas kita puasa berapa hari kan? 29 ke 30. Kita katalah 30. Jadi sampai ke tahun ni dia tak qada lagi ni. Sampai ke puasa ni yang akan datang ni dia tak qada. Jadi dia kena qada lah. Qada 30 hari tu tetaplah di atas di atas tanggungjawab dia. Kan? Di atas bebanan dia. Dia kena qada. Lepas tu dia kena 30 cupok. Sebab apa? Sebab melewatkan qada sampai ke tahun yang berikutnya. Jadi kenalah 30 cupok. Lepas tu katalah puasa tahun ni dia tak puasa juga. Tahun ni pun dia tak puasa juga. Dan dia tak qada sampailah ke 1445. Jadi berapa hari dia kena qada puasa? 60 hari. 60 hari. Lepas tu cupok untuk tahun hak pertama tu dia akan bertambah lagi 30. Jadi 60 cupok. Lepas tu puasa hak dia tak puasa hari tahun yang kedua tu. Mai tahun ketiga ni tambah 30 cupok pula. Jadi 90 cupok. Itu baru 2 tahun. Tapi kalau tiap-tiap hari dia tak puasa, pengiraan dia tu agak susah sikit lah. Memang pengiraan yang dia akan dapat banyak cupok yang dia kena keluarkan. Itu atas pendapat yang muktamad. Pendapat muqabil muktamad, pendapat yang kedua, dia tidak berganda dengan sebab bertambahnya tahun. Biasanya orang fatwakan kalau dia terlampau banyak lah, kan, terlampau banyak tahun yang dia tak puasa. Kalau di Selangor tak salah dia ikut pendapat yang kedua. Kalau seingat saya Selangor dia pakai pendapat yang kedua tu. Maksudnya tidak berganda dengan bertambahnya tahun. Memang ada masalah. Hari tu ada seorang ni makcik, dia mai jumpa ayah. Dia mai jumpa ayah saya, dia nak bayar sambil bawa duit berapa ribu tau. Nak bayar fidyah untuk suami dia. Nak bayar fidyah untuk suami dia. Dia kata suami dia tak puasa 55 tahun kot. 55 tahun. Jadi boleh kira lah berapa
Berapa hari, berapa banyak cupak dia kena tu kan. 55 tahun. Umur dia 70 lah, 70 lebih kot. Jadi dia mungkin dia kira daripada umur 15, wallahu a'lam. 70 ke 70 lebih. Jadi tu alhamdulillah lah ada yang isteri yang ambil tanggungjawab tu kan, tolong bayar. Jadi dia tahulah suami dia tak puasa kan. Baik. Jadi muktamadnya dalam mazhab kita, fidyah tu akan berganda dengan bertambahnya tahun. Itu yang muktamad. Lepas tu dia terangkan kat sini kaedah pengiraan lah. Kaedah pengiraan fidyah. Kata pengarang, bagi memudahkan pengiraan kadar fidyah, rujuk rumus di bawah. Jumlah hari puasa yang ditinggalkan, darab tahun semasa, tolak darab dalam kurungan tu tahun semasa tolak tahun yang ditinggalkan puasa. Darab 1 cupak, dapatlah kadar fidyah. Kita tengok contoh. Contoh pertama, Zaid meninggalkan puasa selama 5 hari pada 1435 Hijrah dan masih belum menggantikannya sehinggalah masuk Ramadan 1440 Hijrah. Jadi berapa tahun dia tinggalkan puasa? Berapa hari dia tinggalkan? 5 hari. Dan 5 hari itu dia tak qada semula. Dia tak qada semula dalam masa 5 tahun. Dalam masa 5 tahun. Jadi kaedah pengiraan dia adalah seperti berikut. Kita 5 hari darab dalam kurungan tu 1440 tolak 1435 darab 1 cupak. Dapatlah 25 cupak. Kan? 1440 tolak 1435 dapatlah 5 kan. Jadi 5 kali 5 25 darab 1. Dapatlah 25 cupak. Kalau nak kira satu-satu macam tadilah. Kan 1435 dia tak puasa. Satu dia kena qada tu. 5 hari tu dia kena qada. Tapi dia tak qada sampailah 1436. Jadi dia kena fidyah 5 cupak. 1437 tambah lagi 5. 1438 tambah 5. 1439 tambah lagi 5. 1440 tambah lagi 5. Jadi dah 25 cupak. Selain fidyah, diwajibkan juga baginya untuk qada puasa bagi setiap hari yang ditinggalkan. 5 hari itu. 5 hari itu tetap kena qada. Dia tidak akan gugur dengan bayaran fidyah tersebut. Lepas tu dia buat buat jadual macam ni. Bagi kita lagi nampak lagi situasi tahun, seperti itu tahun, yang lepas tu situasi fidyah, lepas tu qada. Jadi 1435 meninggalkan 5 hari puasa. Jadi untuk tahun 1435 tu tak ada kena fidyah lah. Tak ada kena fidyah. Dan dia tak qada puasa dia tu. Jadi bila tak qada puasa dia 1436, fidyah dia jadi 5 cupak lah sebab 5 hari puasa dia tinggalkan. Jadi dia kena denda. 1 hari sama dengan 1 cupak. 5 hari dia tak puasa jadi kena 5 cupak. 1437 dia masih lagi belum qada, maka tambah lagi 5 cupak, jadilah 10 cupak. 1438 tak qada lagi, tambah lagi 5 cupak, jadi 15. 1439 tak qada lagi, tambah lagi 5 cupak, jadi 20. 1440 tak qada lagi, tambah lagi 5 cupak, jadilah 25 cupak. Jadi tanggungjawab yang wajib dilunaskan, fidyah dia 25 cupak, qada dia kekal 5 hari. Okay. Contoh 2, Zaid meninggalkan puasa sebanyak 5 hari pada tahun 1435 Hijrah. 5 hari pada 1436 Hijrah. 5 hari pada 1437 Hijrah. Jadi ada 3 tahun. 3 tahun dia tak puasa sebanyak 5 hari. 1435 5 hari, 1436 5 hari, 1437 Hijrah 5 hari. Bezalah dengan hak contoh tadi. Tadi itu hanya 1 tahun sahaja dia tak puasa sebanyak 5 hari. Yang ni sebanyak 3 tahun berturut-turut 5 hari dia tinggal puasa.
dan telah menggantikan 5 hari puasa sebelum tibanya Ramadan 1438. Dan telah menggantikan 5 hari puasa sebelum tibanya Ramadan 1438. Okey. Soalnya, berapakah baki qada dan fidyah yang masih tinggal jika telah melepasi Ramadan 1440 Hijrah? Ni kita tengok dia punya jadual dia ni. Jadi tahun 1435 situasi dia tinggal 5 hari puasa. Jadi kadar fidyah tak ada lah, kan? Sebab ni baru tahun pertama, jadi tak ada fidyah yang kena. Dia cuma kena qada sahaja 5 hari. Lepas tu 1436 dia tinggal lagi 5 hari puasa. 1436 dia tinggal lagi 5 hari puasa. Jadi dia kena untuk 5 hari puasa yang dia tinggalkan pada 1436 ni, dia kena fidyah tak? Dia tak kena. Lepas tu 5 dalam kurungan tu, hak 5 tu, hak 1435 tu, sebab dia tak qada yang 1435 punya. Jadi 1435 kan dia tinggal 5 hari, jadi dia tak qada lagi, maka sebab itulah ada nombor 5 kat sini. 5 ni 5 hari yang ditinggalkan pada 1435. Adapun untuk 1436 yang ditinggalkan, yang ni tak kena apa-apa lagi. Lepas tu jumlah hari yang wajib diqada 10 hari. Okey ya. Lepas tu 1437 dia tinggal lagi 5. Dia tinggal lagi 5 hari. Dan puasa yang dia tinggalkan pada 1436 masih lagi belum diqada, maka sebab tu ada 5 kat bawah tu. 1436 ada 5 hari, 5 fidyah, 5 cupak lah. Lepas tu hak 1435 tu buat jadi 10. Sebab bertambah lagi 5. Hak 1435 tu dia tak qada lagi. Jadi bertambahlah, jadilah kena 5 cupak pada 1436. Masuk 1437 tambah lagi 5 sebab masih lagi belum diqada. Jadilah 10 cupak. Total 15 cupak. Dan 15 hari kena qada puasa. Okey, 1438. Tahun 1438. Dia ganti 5 hari puasa. Dia ganti 5 hari puasa yang dia tinggalkan. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nampak tak dia buat tanda tu, bintang tu. Dia kata apabila puasa telah diqada, maka gandaan bilangan cupak akan terhenti. Tu hak untuk 1435 je lah tu. Hak tu yang terhentinya. Hak lain-lain tak berhenti. Kan? Sebab tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang 1436 punya dia naik jadi 10. Tahun 1438 dia naik jadi 10. Lepas tu 1437 dia naik jadi 5. 1439 untuk tahun 1439 dia kekal 10. Hak pertama tu kan, kadar fidyah bagi 1435 Hijrah kekal 10, 1440 pun kekal 10. Tapi untuk yang tahun 1436 1437 dia bertambah. Tadi 10 pi ke 15, lepas tu jadi 20. Awal tadi yang 1437 5, lepas tu 1439 dia jadi 10, 1440 dia jadi 15. Jadi tanggungjawab yang wajib dilunaskan 45 cupak, qada dia tinggal 10 hari lagi lah. Sebab dia 15 hari tapi dia dah qada 5 hari. Jadi tinggallah 10 hari lagi. Kita tengok elok-elok. Nak fahamkan dia punya jadual tu. Baik. Soalan kita tengok lagi dah. Termasuk sikit solat sunat tarawih.
Pengertian. Tarawih adalah kata majmuk daripada perkataan tarwihah. Kata jamak lah. Maksudnya kata majmuk, kata jamak daripada perkataan tarwihah. Tarwihatun, dia punya mufrad dia. Tarwihata ni musanna, dua. Tarawih iaitu jamak, yang bermaksud kerehatan. Ia adalah solat sunat khusus yang dilakukan pada malam-malam bulan Ramadan selepas solat isyak, sekalipun solat isyak tersebut dilakukan secara jamak takdim. Jadi solat isyak yang kita buat dalam waktu maghrib, itu kita panggil jamak takdim. Jadi seorang yang musafir, dia boleh untuk jamak takdim ataupun jamak takhir. Jadi katalah dia buat jamak takdim, maksudnya dia solat isyak di dalam waktu maghrib. Jadi soalan dia, boleh tak dia nak solat tarawih selepas tu? Selepas dia solat jamak takdim tadi tu, selepas dia solat isyak tu, dia nak buat solat tarawih, boleh tak? Jawapan dia boleh. Walaupun waktu asal, waktu sebenar isyak tu tak masuk lagi. Kan? Tapi nisbah bagi diri dia boleh. Orang lain tak boleh. Sebab syarat dia kena selepas solat isyak. Apa kesilapan setengah orang, dia pergi masjid ataupun surau ke, dan dia dapati imam tengah solat, jemaah tengah solat tarawih. Jadi dia pun ikut solat tarawih dulu, sedangkan dia belum solat isyak. Ni jawab dia tak sah lah. Solat tak dikira sebagai solat sunat tarawih. Sebab solat sunat tarawih mesti selepas solat fardu isyak. Waktu dia bila? Waktu dia adalah di antara selepas solat isyak hingga sebelum subuh. Itu waktu dia lah. Apabila melakukan solat sunat tarawih pada pertengahan malam, adapun melakukan solat sunat tarawih pada pertengahan malam adalah lebih afdal daripada melakukan sejurus selepas solat isyak. Adapun melakukan solat sunat tarawih pada pertengahan malam dia nak sedap ayat tu tak ada adapun. Itu yang saya nampak lah. Kalau tak ada adapun tu, kita baca melakukan solat sunat tarawih pada pertengahan malam adalah lebih afdal daripada melakukan sejurus selepas solat isyak. Kan? Boleh tengok-tengok balik. Yang kita nampak ni macam tu lah. Tak perlu pun ada pun tu. Melakukan solat sunat tarawih pada pertengahan malam adalah lebih afdal daripada melakukan sejurus selepas solat isyak. Kaifiat. Kaifiat ni cara melaksanakan solat sunat tarawih. Bilangan rakaat bagi solat sunat tarawih adalah 20 rakaat dengan satu salam pada setiap 2 rakaat. Bilangan dia 20 rakaat dengan satu salam pada setiap 2 rakaat. Jadi akan ada 10 salam lah. Kan, 10 salam tu maksudnya kita dah sembahyang 20 rakaat. Kaifiat inilah yang menjadi amalan secara mutawatir sebagaimana yang diamalkan di tanah haram Mekah dan Madinah. Bahkan ahli Madinah pernah melakukan solat sunat tarawih sehingga 36 rakaat. Solat sunat tarawih dilakukan secara berjemaah berpandukan kepada perbuatan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Umar lah yang menghimpunkan pada zaman dia tu, kan, pada zaman dia jadi khalifah, dia himpunkan solat sunat tarawih ni di atas satu imam, buat secara berjemaah. Buat secara berjemaah. Berjemaah ni pernah berlaku lah zaman Nabi. Waktu Nabi semayang tu ada sahabat duk ikut, kan. Lepas tu hari yang ketiga ataupun hari yang keempat, Nabi SAW tak keluar dah. Kan, sahabat duk tunggu. Ramai sahabat-sahabat duk tunggu. Asalnya berapa orang je ikut, lepas tu jadi ramai. Pakat sampaikan berita. Semua nak kelebihan tu, kan.
Lepas tu Abu Sayyidina Muhammad, Rasulullah keluar, Rasulullah bagi tahu lah. Rasulullah bagi tahu kenapa dia Rasulullah tak keluar. Kan dia Rasulullah takut difardukan. Difardukan solat sunat tarawih ni ke atas kamu. Kan macam itulah lebih kurang dia. Saya tak ingat lafaz hadis dia tu. Ni mafhum daripada hadis lah. Jadi kemudiannya illah nak difardukan tu dah tak ada dah. Zaman Sayyidina Umar kan, wahyu dah terhenti dah. Jadi Sayyidina Umar himpunkan sahabat-sahabat ni solat secara berjemaah di atas satu imam. Dan diteruskanlah sampai zaman sekarang ni. Dekat Mekah, Madinah dan seluruh negara-negara Islam, kita akan dapati mereka solat sunat tarawih secara berjemaah. Lepas tu nak buat seorang-seorang boleh tak? Namun harus juga dilakukan secara bersendirian. Para ulama menggalakkan mengkhatamkan Al-Quran dalam solat tarawih. Khatam. Jadi setengah tempat dia buatlah setiap hari satu juzuk. Setiap hari satu juzuk. Jadi dia khatamkan dalam solat tarawih tu satu Al-Quran. Adapun berkenaan niat solat sunat tarawih, ia mesti ditentukan, yakni ta'yin, namun tidak disyaratkan untuk menentukan bilangan rakaat. Bahkan boleh berniat mendirikan solat sunat tarawih ataupun qiyam menghidupkan Ramadan. Usalli sunnatat tarawih. Itu contoh lafaz niat lah. Niat betul dia, tempat dia adalah di hati. Usalli sunnatat tarawih rakaataini. Kalau jadi imam sebut imaman, kalau jadi makmum sebut makmuman lillahi ta'ala. Jadi dia ta'yinkan lah usalli sunnatat tarawih. Dia kena ta'yin, tentukan solat yang dia nak buat. Dia tak sebut bilangan rakaat pun tak apa. Usalli sunnatat tarawih. Itu sekurang-kurangnya lah. Ataupun usalli tarawih. Ataupun niat qiyam Ramadan. Salli qiyam qiyam Ramadan. Pun boleh juga. Sebenarnya yang kita sebut lah itulah. Kita mengaji bab solat itu kan. Kalau solat fardu mesti ada 3. Mesti ada qasad perbuatan nak solat, usalli. Lepas tu kena ada fardiyah, sebut fardu. Dan kena ada ta'yin, sebut jenis solat yang kita nak solat. Zuhur ke, asar ke, ini kalau solat fardu mesti ada 3 tu. Tapi kalau solat sunat yang bersebab atau berwaktu, wajib ada 2. Kena ada qasdul fi'li, qasad nak buat, usalli tu, dan kena ada ta'yin. Kalau ta'yin sini tarawih aja lah, usalli tarawih. Sunat wajib tak? Tak wajib pun. Tak wajib, tapi sunat je sebut. Usalli sunnatat tarawih. Itu biasa orang buat lah. Tapi kalau dia tak sebut sunat pun, sah sahaja niat dia. Perhatian. Hukum menggabungkan rakaat solat tarawih. Wajib memberi salam pada setiap 2 rakaat. Jika seseorang itu melakukan solat tarawih dengan 4 rakaat atau lebih dengan 1 salam. Jika seseorang itu melakukan solat tarawih dengan 4 rakaat atau lebih daripada 4 rakaat dengan 1 salam. Apa hukum dia, boleh ke? Maka hukumnya tidak sah, bahkan haram jika disengajakan. Tak sah solat tersebut. Solat tarawih mesti dibuat 2 rakaat, 2 rakaat. 2 rakaat 1 salam. Tak boleh 4 rakaat 1 salam. Dan tak boleh juga lebih daripada 4 rakaat 1 salam. Jadi kalau buat macam tu tak sah. Kalau tahu sengaja buat, haram hukum dia. Main-main. Bermain-main dengan ibadat. Faedah hikmat pelaksanaan solat sunat tarawih sebanyak 20 rakaat adalah kerana solat sunat rawatib yang muakkadah sangat, iaitu solat sunat rawatib yang sangat digalakkan pada selain Ramadan ialah 10 rakaat. Justeru ia digandakan menjadi 20 pada solat tarawih dalam bulan Ramadan. Ini antara hikmah yang disebut oleh ulama lah. Jadi solat sunat rawatib, orang tua-tua sebut solat sunat kapit fardu.
Itu solat sunat qabliyah dan juga ba'diyah tu lah. Itu kita panggil solat sunat rawatib kan. Ataupun ada orang tua-tua terjemahkan solat sunat, mereka panggil solat sunat kapit fardu. Sebab dia kapit dengan fardu tu kan. Jadi solat sunat rawatib ni, dia terbahagi kepada dua. Satu, solat sunat rawatib yang muakkadah, yang sangat-sangat dituntut dan sangat digalakkan. Yang kedua, solat sunat rawatib yang ghairu muakkadah. Dia dituntut juga. Tapi bukanlah tuntutan dia sekuat tuntutan yang pertama. Dia terbagi kepada dua. Solat sunat rawatib yang muakkadah ada 10. 2 rakaat subuh, 2 rakaat sunat subuh. Lepas tu 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak. Jadi ada 10. 2 rakaat sunat subuh, 2 rakaat sunat sebelum zuhur dan 2 rakaat sunat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib dan 2 rakaat selepas isyak. Itu solat sunat yang solat sunat rawatib yang muakkadah. Yang ghair muakkadah ada 12. Ada 12. 2 rakaat sebelum zuhur tambah lagi, 2 rakaat selepas zuhur pun tambah lagi daripada 2 yang tadi tu. Dah 4 dah. Lepas tu 4 rakaat asar, 4 rakaat sunat asar jadi 8, 2 rakaat sebelum maghrib jadi 10, 2 rakaat sebelum isyak jadi 12. Jadi total semua ada 22 lah. 22 salat sunat rawatib. 10 daripada 22 tu salat sunat rawatib yang muakkadah, yang sangat-sangat dituntut. Jadi hikmah pelaksanaan solat tarawih ni, kata ulama, hikmah pelaksanaan solat sunat tarawih sebanyak 20 rakaat adalah kerana solat sunat rawatib yang muakkadah, iaitu solat sunat rawatib yang sangat dituntut, pada selain Ramadan 10 rakaat. Justru ia digandakan menjadi 20 rakaat pada solat tarawih dalam bulan Ramadan. Itu yang disebut oleh sebahagian ulama lah. Wallahu ta'ala a'lam. Kita berhenti kat situ dulu.